Tes suara. Assalamualaikum. InsyaAllah lagi 2 minit kita akan cuba untuk mulakan program kita, insyaAllah. Ujian suara 1. Okey, bagi yang clear, yang jelas, boleh share, tulis clear. Anda daripada mana, insyaAllah kita cuba untuk berkomunikasi pada malam ni untuk sama-sama kita memeriahkan majlis ilmu kita, insyaAllah. Bagi yang clear boleh type clear daripada mana, insyaAllah kita akan cuba untuk berkomunikasi secara baik, secara jelas pada malam ni, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bertemu secara maya, insya-Allah, bagi dalam sesi taklimat ataupun tazkirah ringkas yang dianjurkan oleh Az-Zuha Travel and Tours, yang mana insya-Allah tajuk perbincangan kita pada malam ini insya-Allah berkaitan dengan suq al-manakhah, suq al-manakhah dan pembinaan pembangunan ekonomi umat Islam. Apakah rahsia yang boleh kita ambil daripada sejarah pembinaan suq al-manakhah yang telah dibangunkan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk dalam perkara yang berkaitan dengan tajuk yang akan kita bincangkan, terlebih dahulu saya ingin mengimbau ataupun untuk saya bawa tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian berkaitan dengan sejarah awal pendudukan masyarakat Madinah, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Madinah ini terdiri daripada 2 kumpulan utama, iaitu yang pertamanya ialah daripada kumpulan Yahudi dan juga daripada masyarakat Arab daripada Yaman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut catatan sejarah, masyarakat Yahudi ini datang ke bumi Madinah Al-Munawwarah ataupun ketika itu dikenali sebagai Yathrib, merupakan sejarah yang telah dicatat semenjak Nabi Musa AS, bila mana pengikut baginda Nabi Musa AS sekembalinya mereka daripada mengerjakan haji di Baitillahil Haram, maka sebahagian daripada pengikut Nabi Musa AS, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ni merupakan orang yang dekat dengan Nabi Musa. Mereka belajar dengan Nabi Musa, mengetahui tentang kebangkitan Nabi akhir zaman. Maka bila mana mereka pelajari dan mereka baca dalam kitab mereka, mereka dapati bahawa Yathrib ataupun Madinah Al-Munawwarah itu merupakan satu tempat yang mempunyai ciri yang mirip dengan satu tempat yang akan dibangkitkan Nabi akhir zaman.
Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada mereka telah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk terus tinggal di bumi Madinah Al-Munawwarah, mengharapkan supaya agar mereka dapat bertemu dengan Nabi akhir zaman tersebut. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah masyarakat Arab daripada Yaman. Masyarakat Arab daripada Yaman ini ialah masyarakat yang asal, yang sememangnya berhijrah daripada Yaman, tinggal di bumi Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengikut catatan sejarah, ya, bahawa masyarakat Arab Yaman ini mereka datang setelah mana runtuhnya empangan Ma'rib di Yaman, mereka keluar berhijrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah untuk membina kehidupan baru. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini dikenali sebagai suku Aus dan juga Khazraj, ya, suku Aus dan juga Khazraj. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah masyarakat Yahudi dan juga suku Aus dan juga Khazraj ini dalam keadaan aman dan damai. Di peringkat awalnya mereka bersama membuat perjanjian untuk sama-sama membangunkan tanah Yasrib ataupun bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana masyarakat ataupun suku Aus dan juga Khazraj ini makin bertambah ramai, mereka dari sudut perekonomiannya mereka jana dengan baik, ya. Mereka ni suku Aus dan Khazraj ini, mereka ni kepakaran mereka dari sudut pertanian, mereka pandai bercucuk tanam, mereka bertani, menanam dan sebagainya. Tanah Madinah yang subur ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kelebihan yang ada pada suku Aus dan juga Khazraj. Adapun masyarakat Yahudi, kepakaran mereka ialah dari sudut pertukangan besi, ya, pertukangan besi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi bila mana golongan Yahudi ini lama kelamaan mereka rasa iri, rasa cemburu dengan yang diperolehi, apa yang telah diperolehi oleh suku Aus dan juga Khazraj ini. Dari sudut mereka berjaya, ekonomi mereka dapat bina dan sebagainya, maka timbul perasaan rasa tak senang pada masyarakat Yahudi ini, menyebabkan mereka mula merancang suatu perkara untuk menguasai kota Madinah, ya, untuk menguasai Yasrib ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suku Aus dan juga Khazraj ini yang datang bersama daripada negara Yaman untuk tinggal di Madinah Al-Munawwarah, membina kehidupan baru, membina ekonomi, membina masyarakat yang baik. Pada awalnya, tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah terkesan daripada apa yang telah dirancang oleh golongan Yahudi, yang mana mereka ini merancang untuk menguasai bumi Madinah Al-Munawwarah. Di antara perancangan mereka ialah mereka memecahkan di antara suku Aus dan juga Khazraj, yang mana mereka ni ibarat kata adik-beradik yang datang sekali nak bina Madinah untuk hidup bersama, hidup dalam keadaan aman, tiba-tiba dipecahkan hasil daripada hasutan yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita sedia maklum dalam pengajian sirah kita, kalau kita biasa belajar ataupun biasa kita baca, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah golongan Yahudi ini dalam sirah tidak ada peperangan yang berlaku di antara mereka dan juga tentera Islam secara bertentangan. Tidak ada. Kalau kita baca, kepungan dibuat oleh Nabi dan para sahabat dan mereka menyerah diri. Ini masyarakat Yahudi. Daripada dulu sampai sekarang mereka tak pernah bertembung secara berhadapan. Yang mereka lakukan ialah dengan cara hasutan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa masyarakat Yahudi ini kepakaran mereka ialah dari sudut pertukangan besi. Maka di antara kemahiran yang mereka boleh buat dengan pertukangan besi tersebut ialah mereka boleh membuat senjata. Mereka boleh mencipta senjata, buat pedang, buat perisai, buat tombak lembing dan sebagainya. Maka ini kelebihan mereka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, masyarakat ataupun suku Aus dan juga Khazraj, mereka ni pakar dari sudut pertanian. Jadi tuan-tuan, hasil daripada hasutan tersebut menyebabkan tercetusnya peperangan di antara suku Aus dan juga Khazraj. Di antara Aus dan juga Khazraj berlaku peperangan. Maka Yahudi mengambil kesempatan tersebut. Kesempatan apa?
kesempatan untuk menjual senjata yang mereka telah buat. Jual senjata kepada Aus mereka jual, kepada Khazraj pun mereka jual dan menyebabkan Aus dan juga Khazraj yang dulunya sibuk untuk membina kehidupan mereka, tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka disibukkan dengan peperangan yang tak ada, seolah-olah tidak ada penghujung ketika itu. Seolah-olah tidak ada penghujung. Perang, pertanian diabaikan, pembangunan masyarakat diabaikan, nyawa banyak hilang, ekonomi merosot, menyebabkan Yahudi ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mula menguasai Madinah Al-Munawwarah ataupun Yasrib. Yang walaupun dari sudut bilangannya mereka tidak ramai. Inilah apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Yahudi di tanah ataupun di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah suku Aus dan juga Khazraj yang mana mereka ini berperang seolah-olah tak sudah, tidak ada penghujung, tidak ada noktah dalam siri peperangan yang mereka lalui. Yang mana pada awalnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka hidup dalam keadaan baik, perjanjian yang baik dengan bersama mereka dan juga bersama dengan masyarakat Yahudi, sama-sama berjanji untuk mempertahankan bumi Madinah Al-Munawwarah daripada ancaman luar, bersama-sama berjanji untuk membina ekonomi dan sebagainya. Tapi oleh kerana adanya perasaan dengki, perasaan cemburu daripada golongan Yahudi, mereka hasut suku Aus dan juga Khazraj sampai berpecah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampailah peperangan, mereka berlaku peperangan di antara Aus dan Khazraj, yang mana mereka sudah pada peringkat awalnya mereka telah berada di puncak, seolah-olah berada di puncak untuk menguasai Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba dihancurkan, dirosakkan oleh hasutan golongan Yahudi, menyebabkan mereka perang dan hilang segala-galanya, seolah hilang segala-galanya, kehidupan mereka, masyarakat mereka, ekonomi mereka dan apa sahaja yang telah mereka bina selama itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah mereka mendapat perkhabaran tentang dibangkitkan nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya tuan-tuan, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, Nabi berhijrah ke bumi Munawwarah, maka di antara yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah al-mu'akhah ataupun at-ta'akhi di antara Aus dan juga Khazraj. Ini kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjaya satukan dua jenis manusia. Satunya tuan-tuan yang dirahmati Allah, satukan di antara dua kumpulan yang bermusuhan. Ya, dua kumpulan yang bermusuhan di antara Aus dan juga Khazraj. Itu dipanggil golongan Ansar, ya. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga satukan di antara orang yang tidak ada pertalian. Ya. Satukan di antara orang yang tidak ada pertalian, iaitu di antara golongan Muhajirin dan juga Ansar, yang tak pernah berjumpa, yang tak pernah hantar surat, tak pernah ni. Tidak ada perhubungan diplomatik di antara mereka. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi satukan mereka. Inilah kekuatan yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada penyatuan umat ataupun masyarakat di antara yang ada di Madinah dan juga di antara penduduk Makkah, umat Islam Makkah dan juga umat Islam yang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mula merancang beberapa strategi tuan-tuan untuk kembali menguasai. Di antaranya yang pertama tadi, persaudaraan yang Nabi lakukan. Maka Nabi nak menguasai, selain daripada pembinaan syakhsiyah, tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi juga memikirkan tentang ekonomi. Yang selama ini bumi Madinah ataupun tanah Yasrib telah dipegang, ekonomi tersebut dipegang oleh golongan Yahudi. Golongan Yahudi, mereka telah ada beberapa pasar. Di antaranya pasar yang besar tercatat dalam sejarah ialah pasar Bani Qainuqa, Suk Bani Qainuqa tuan-tuan. Suk Bani Qainuqa ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah pasar golongan Yahudi. Pasar golongan Yahudi yang mana masyarakat Madinah ketika itu kebanyakan mereka
berdagang, berniaga di pasar tersebut. Namun oleh kerana pasar tersebut dikuasai oleh golongan Yahudi, maka masyarakat Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, jadi tuan-tuan, mereka ditindas. Mereka tindas dan sebagainya, berlakunya riba, sewa yang mahal dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka bila mana melihat keadaan tersebut, Nabi SAW telah mengambil satu inisiatif untuk membina ataupun membangunkan satu pasar. Ya, yang mana pasar tersebut telah dicatat bahawa pasar tersebut berada di bahagian barat, Masjid An-Nabawi. Bahagian barat Masjid An-Nabawi, yang mana keluasannya ialah sekitar 500 meter. Panjangnya 500 meter, lebarnya ialah 100 meter. Ini pasar yang telah dibangunkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda ialah bila mana Nabi menetapkan tanah tersebut untuk dijadikan sebagai pasar, kata Nabi SAW, hadza suqukum, ini pasar kamu, la tatahajjaru wa la yadrib 'alaiha al-kharaj. Nabi SAW kata, la tatahajjar, jangan kamu sempit-sempitkan, jangan kamu seolah-olah kamu bangunkan bangunan, kamu letak itu bahagian kamu. Nabi larang, la tatahajjaru. Dan juga Nabi SAW tak benarkan berlakunya pajakan di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka digariskan beberapa peraturan dan juga undang-undang untuk dijalankan, untuk dilaksanakan di pasar tersebut, supaya apa? Supaya tidak berlaku penindasan, tidak ada riba, tidak ada sewaan, tidak ada cukai dan sebagainya. Ini yang dilakukan untuk memberikan ruang kepada umat Islam supaya dapat membangunkan kembali ekonomi yang selama ini telah dipegang oleh golongan Yahudi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak ambil daripada kisah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana baginda Nabi SAW yang walaupun ketika itu kita lihat dari sudut ekonominya dipegang, ya, dipegang oleh golongan Yahudi yang mana mereka dari sudut, kalau kita lihat secara kasarnya, seolah-olah sukar. Bila mana golongan Yahudi pegang, kalau kita katakanlah 90% ekonominya dipegang oleh golongan Yahudi, bagaimana tindakan Nabi SAW? Adakah Nabi angkat senjata nak bagi perang? Jom kita hapuskan golongan Yahudi dengan sebab mereka pegang ekonomi? Tidak. Tapi Nabi SAW merancang suatu perkara. Ya, bagaimana Nabi SAW cuba untuk menguasai circle yang boleh dikawal. Circle yang boleh dikawal, diubah oleh Nabi SAW, yang boleh dikuasai oleh baginda Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bawa tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan satu ayat, satu kisah yang cukup menarik. Satu kisah yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, daripada mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ini kita boleh mengambil ataupun kita boleh compare dengan tindakan Nabi SAW. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah tercatat di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamrah. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan. Kita ambil secara ringkas. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bila mana Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Dua orang pemuda telah menjadi rakan sepenjara Nabi Yusuf, masuk bersama dengan Nabi Yusuf. Ringkasnya ceritanya tuan-tuan, iaitu salah seorang daripada rakan sepenjara tersebut, dia kata, inni arani a'sir khamra. Aku melihat di dalam mimpiku bahawa aku sedang memerah anggur. A'sir khamra, perah anggur untuk buat arak. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Seorang lagi kata, dia kata, wahai Yusuf, aku melihat dalam mimpi aku sedang menjunjung roti di atas kepala. Junjung ni atas kepala lah. Junjung
junjung, tiba-tiba datang burung, dia makan sedikit sebahagian daripada roti tersebut. Yang tengah aku duk junjung tersebut, burung ni makan. Kata mereka berdua, nabbi'na bi ta'wilih. Cerita apa maksud daripada mimpi ni? Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat kamu ni, wahai Yusuf, daripada orang-orang yang baik. Nampak macam juri, muka baik. Tolonglah takwil mimpi kami ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ringkasnya, maka Nabi Yusuf AS kata, ya sahibayis sijn, wahai teman sepenjaraku, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Salah seorang kamu akan dibebaskan dan dia akan bertugas menjadi tukang tuang arak kepada tuan dia, kepada raja. Dia akan jadi tukang hidang lah, tukang hidang. Wa qala wa ammal akhar, kata Nabi Yusuf, adapun salah seorang lagi ataupun seorang lagi, wa ammal akhar fayuslab fatakulu at-tayru min ra'sih. Salah seorang daripada kamu, yang pertama tadi akan dibebaskan, yang kedua yang mimpi junjung roti tadi, fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih. Yang seorang lagi dia akan disalibkan, kemudian burung akan makan sebahagian daripada kepala dia. Ini takwilan ataupun tafsir mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kata Nabi Yusuf, qudiyal amrul ladzi fihi tasaftiyan. Perkara ini telah ditetapkan dan begitulah apa yang telah kamu minta untuk aku takwilkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Yusuf lagi, wa qala alladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitan. Nabi Yusuf pesan kepada orang yang boleh keluar tadi, yang akan bertugas kepada raja tadi, yang akan jadi tukang hidang kepada raja tadi. Nabi Yusuf kata, nanti bila kamu keluar nanti, tolonglah cerita benda ini dekat tuan kamu. Tiba-tiba tuan-tuan, dia lupa. Sampailah kepada satu peringkat, raja ni mimpi. Raja ni dapat mimpi. Satu mimpi yang mana dicatatkan di dalam Al-Quran, inni arra sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam merakamkan cerita berkaitan dengan mimpi raja ni. Raja ni berkata, wa qala al-malik inni ara, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku sab'a baqaratin siman. Aku melihat 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang mana lembu yang gemuk-gemuk ini telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat, dan aku juga melihat 7 tangkai gandum yang masih hijau. Sumbulatin khudr wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai yang apa? Yabisat, yang kering. Ya ayyuhal malak, kata raja tadi, wahai menteri-menteriku, aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Kalau kamu boleh tolong takwilkan, tolong tafsirkan mimpi aku ni. Tolonglah tafsirkan. Sekiranya kamu orang-orang yang pandai untuk menafsirkan mimpi. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menteri ni tak tahu. Nak mereka tak reti. Kan tak boleh nak buat. Nak mereka tak boleh. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiba-tiba yang terselamat tadi, yang jadi tukang tuang ataupun tukang hidang kepada raja tadi ni tuan-tuan, dia kata, wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsilu. Tiba-tiba yang selamat tadi, dia baru teringat. Dah lama dah tempoh baru teringat. Dulu ada seorang dalam penjara yang mana dia ni pandai menafsirkan mimpi, pandai mentakwilkan mimpi. Kamu hantar aku, biar aku berjumpa dengan Yusuf. Maka dia pun pergi jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan dia pun cerita tentang mimpi raja tadi. Mimpi raja tadi. Raja mimpi macam ni, wahai Yusuf, tak? Aku ni dah bebas dan sebagainya. Tiba-tiba raja mimpi macam ni, 7 ekor lembu yang gemuk tiba-tiba dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian mimpi 7 tangkai yang basah, kemudian 7 tangkai yang kering. Apa makna ni? Takwilan mimpi ni, kalau kita lah tuan-tuan, mimpi yang macam ni agak pelik lah.
mimpi yang agak pelik. Kalau biasa kita mimpi apa tuan-tuan? Mimpi macam-macam lah kita ni kan. Tapi mimpi ni seolah-olah nak mengkhabarkan sesuatu. Seolah-olah nak mengkhabarkan sesuatu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana Nabi Yusuf AS mendengar tentang mimpi yang telah dikatakan oleh kawan dia tadi, maka kata Nabi Yusuf AS, qala tazra'una sab'a sinina da'abah fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf kata, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Tanam bersungguh-sungguh, secara bersungguh-sungguh buat pertanian tu secara bersungguh-sungguh. Lama mana? 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam daripada hasil tanaman tersebut, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit daripada bahagian yang kamu ketam tadi yang kamu jadikan untuk makan. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli. Tinggalkan hasil daripada pertanian yang kamu ketam tadi, tinggalkan fi sumbuli, di tangkai-tangkai dia. Tujuan dia apa dia tuan-tuan? Bila tinggal di tangkai ni, tanaman ni, gandum ni tinggal di tangkai, dia akan tahan lama. Tahan lama. Illa qalilan mimma ta'kulun. Melainkan kamu ambil sedikit, jangan ambil semua, ambil sedikit untuk kamu jadikan sebagai makanan kamu. Jangan duk simpan semua. Semua simpan tapi tak makan, tak boleh juga. Makan semua pun tak boleh juga. Nabi Yusuf kata, tanam 7 tahun ni secara bersungguh-sungguh, kemudian bila mana kamu ketam, kamu simpan di tangkai dan ambil bakinya sikit saja untuk kamu jadikan sebagai makanan kamu. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam lagi, summa ya'ti min ba'di dhalik, kemudian akan datang selepas tempoh tersebut. Tadi 7 tahun. 7 tahun tadi tempoh biasa, tempoh yang boleh bercucuk tanam. Tiba-tiba selepas itu 7 tahun kemudian akan datang selepas itu satu tempoh, 7 tahun kemarau yang besar. Kemarau yang sungguh-sungguh, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya. Apa dia? Yang disimpan tadi. 7 tahun tadi yang ketam tadi, 7 tahun simpan di tangkai. Selepas itu akan datang 7 tahun pula tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musim kemarau yang panjang. Bila musim kemarau yang panjang, maka ketika itu kamu akan makan daripada gandum yang kamu simpan di tangkai tadi. Kemudian daripada yang kamu makan tadi, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Simpan sedikit, jangan makan semua. Tadi 7 tahun yang mula-mula tadi simpan, makan sikit. Ni 7 tahun yang kemarau ni, makan yang kamu simpan tadi, cuma jangan makan semua. Simpan sedikit habuan untuk dijadikan benih. Illa qalilan mimma tuhsinun. Jangan makan sampai dengan modal-modal pun kamu makan. Simpan sikit habuan nak modal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran, summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan. Maknanya selepas 7 tahun yang pertama tanam, kemudian 7 tahun yang kedua kemarau, kemudian habis kemarau 7 tahun ini akan datang musim hujan balik. Musim untuk kamu bercucuk tanam balik, rahmat Allah Ta'ala turun balik, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini takwilan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpi yang telah dialami oleh raja ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang boleh kita faham daripada cerita ni tuan-tuan, daripada takwilan mimpi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, ialah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengawal ruang yang boleh dikawal. Ada keadaan yang benda yang tak boleh kita kawal, bencana alam. Macam sekarang ni ada wabak yang sedang menimpa negara kita pada hari ini. Wabak ini kita tak boleh untuk nak hilangkan secara mudah. Kalau dia mengancam ekonomi kita, bagaimana untuk kita kawal
Maka di sana ada ruang-ruang yang boleh kita kawal seperti mana yang telah ditunjukkan melalui Al-Quran untuk membina ekonomi. Bagaimana Nabi SAW datang ke Madinah, keadaan bumi Madinah telah dikuasai oleh ekonomi Madinah dikuasai oleh puak-puak Yahudi. Maka apa tindakan yang dibuat oleh Nabi? Adakah Nabi perang? Tak. Nabi ambil ruang yang boleh dikawal oleh Nabi. Ruang yang boleh dikuasai oleh Nabi. Nabi buat pasar. Permudahkan orang. Maka begitu juga dengan Nabi Yusuf AS. Kemarau kita tak boleh nak kawal. Ya, bencana alam kita tak boleh nak kawal. Wabak penyakit, ini bukan tugasan kita, bukan kuasa kita. Yang boleh kita kawal dari sudut ekonominya apa dia tuan-tuan. Maka perlu kepada tindakan-tindakan ruang yang boleh kita kawal. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam suasana pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kreativiti orang ya untuk kita kawal, untuk kita bina dalam keadaan kita melakukan PKP ini. Perintah untuk kurangkan pergerakan kita ni, kawalan pergerakan kita ni. Bagaimana dengan perniagaan kita, bagaimana dengan bisnes kita, itu kerja kita dan sebagainya. Apa yang boleh kita buat? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka ketika inilah timbul kreativiti. Bagaimana untuk kita mengawal ruang lingkup yang boleh kita kawal. Cikgu sudah pandai, yang dulunya tidak ada kelas secara online, sekarang alhamdulillah dah pandai guna Google Classroom, belajar secara maya. Boleh buat kalau kelas sekolah tahfiz Quran, boleh buat tasmi' secara live, boleh bagi kerja sekolah dan sebagainya. Banyak ruang-ruang yang boleh kawal. Peniaga yang dulunya tak pandai untuk berniaga secara online, alhamdulillah hari ini kerana kita sedang ber-PKP ni tuan-tuan, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah masing-masing cuba untuk mencari jalan. Ada yang guna secara online, dah kreatif dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bisnes yang merudum, maka dicari jalan bagaimana untuk keluar. Cari jalan. Maknanya kita jangan berputus asa dengan sebab bencana, dengan sebab wabak, dengan sebab perkara yang tak boleh kita nak kawal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menurut seorang yang pakar bisnes ni, dia kata dalam bab berniaga, dalam bab kita nak membina ekonomi ni tuan-tuan, dia tidak ada masa tertentu. Setiap masa di mana sahaja kita boleh berniaga. Dalam keadaan wabak penyakit, dalam keadaan kita berada di negara miskin, dalam keadaan apa sahaja tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di sana ada ruang untuk kita berniaga, untuk kita membina ekonomi kita. Kita melihat kepada sejarah baginda Nabi SAW, kita baca Al-Quran, kisah takwilan mimpi Nabi Yusuf AS. InsyaAllah di sana tuan-tuan ada jalan seperti mana yang telah dilalui dan juga telah diceritakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Yang penting kita sama-sama berusaha untuk kita kembali membina kehidupan kita dengan cara yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya rasa sekadar ini dulu untuk perkongsian dan di sekitar setengah jam tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita bersama. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu lagi dengan puas ataupun pembimbing Umrah Az-Zuha yang lain pada siri taklimat ringkas yang ke-21, siri ke-21, insya-Allah bersama dengan Ustaz Syahir Amin. InsyaAllah esok siri ke-21 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah boleh berada di hadapan bersama dengan handphone masing-masing, insya-Allah buka page Az-Zuha Travel pada jam 8.15 insya-Allah, lebih kurang 8 daripada 8 suku, insya-Allah tuan-tuan boleh bersama-sama kita klik share untuk sama-sama kita hebahkan majlis ilmu kita ini, insya-Allah. Tak sikit banyak kita dapat manfaat daripada perkongsian yang ringkas ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majlis ilmu kita yang walaupun kita tidak dapat hadir secara live, insya-Allah secara direct dengan dalam majlis ilmu, namun begitu secara maya pun insya-Allah tuan-tuan ada ganjaran
di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma inna waba'a corona qad ghada bin hawlina. Allahumma wa amruhu baina yadayk wa anta ala kulli syai'in qadir. Wahmi biladana Malaysia wa sa'ira biladil muslimin min syarrih. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sama-sama kita tangguh majlis ilmu kita ini dengan tazkirah dengan suratul Asr dan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.